Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Kaum muslimin muslimat, saya nak cari peluang untuk nak kecek 3 perkara. Pertamanya iaitu tentang al-insan, iaitu tentang manusia, dan tentang al-kaun, dan yang keduanya iaitu tentang alam, yang tiganya iaitu al-hayat, iaitu tentang masalah kehidupan kita. Jadi kali ini saya nak ambil peluang di sininya, iaitu kecek tentang masalah al-insan. Siapakah insan? Dan kenapakah kita perlu kepada agama? Kita menjadi seorang insan, seorang manusia. Jadi sebab gapo saat ini kita perlu kepada agama Allah Subhanahu wa taala? Di masa yang sama, sebelum daripada kita nak lebih lanjut tentang masalah nak kecek tentang masalah manusia ni, lebih dulu sebelum ada kita nak kecek tentang masalah keperluan insan kepada agama, jadi kita kena kecek tentang masalah usul asal insan, kejadian manusia dan sifat-sifat manusia, hakikat manusia. Jadi untuk mukaddimahnya di kali ini, iaitu kita kena ingat kaum muslimat bahawa al-Islam atau ad-din, agama al-Islam ialah agama untuk manusia semua. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan supaya menjadi rahmah bagi sekalian alam. Utusan rahmah, iaitu utusan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ialah utusan untuk seluruh manusia di muka bumi. Sama ada dan utusan semenjak diciptakan atau sejak dibangkitkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai hari al-qiyamah, iaitu hari kiamat. Dan utusan ini juga diutuskan kepada semua manusia, termasuknya orang yang berkulit putih, berkulit hitam, berkulit pucat, berkulit tak kira lah, tak kira bangsa dan bahasa apapun, kerana di sudut kelengkapan Islam dan di sudut kelengkapan Islam ni, mana Islam ni cukup lengkap ni. Islam jadi agama yang paling bersedia untuk nak memberi kepada semua lah. Kalau kita tengok, cuba kita banding di antara agama Islam dengan agama lain. Jadi agama Islam ialah agama yang cukup. Kalau kita tengok dalam kitab fiqh tu dah cukup dah. Kerana adanya iaitu babul ibadat, tentang masalah ibadat yang agama lain tidak peduli pun. Dan ada pula masalah perhubungan di antara orang sesama mereka, dan berhubungan di antara keluarga, iaitu nizamul usrah. Dan ada perhubungan orang lain itu masalah al-muamalat, al-buyu', masalah jual beli, masalah muamalat. Dan ada pula al-jinayat. Itu pun dah cukup. Itu kita tidak tengok dalam sudut masalah akhlak, masalah hukum-hukum Allah SWT, masalah akidah, masalah apa semua. Memang satu agama yang hebat, agama yang tidak ada banding dan dengan agama yang lain. Dan agama inilah agama yang diiktiraf oleh Allah. Kerana apa? Kerana agama lain tu ada gapo? Cuba kita tengok di sudut munakahat dia tentang masalah perhubungan lelaki dengan perempuan, gapo kita boleh tanya dia?
Dan kita boleh tanya juga tentang masalah keluarga, perhubungan keluarga dia, masalah pusaka, masalah cara hidup di antara suami isteri, semua mana benda dia boleh mukakan pada kita. Dan begitu juga masalah al-muamalat, masalah perhubungan. Walaupun agama lain ada dalam agama lain itu tak ada, tapi kalau mengikut wad'ul insani atau masalah manusia tu manusia menciptakan peraturan dalam masalah jual beli itu ada, tapi tidak daripada agama, tapi hak kita pada agama. Itu saja. Dan masalah jinayat seperti itu juga. Sebab tu tak ada perkara yang sulit dan tidak ada perkara yang sembunyi dalam agama Islam. Bahkan Islam itu sendiri memberi jawapan semua. Oleh itu kita sebagai insan, kita juga perlu kepada jawapan yang baik dan yang memuaskan hati tentang masalah kita sendiri. Dan begitu juga masalah perlu pada kita memberi jawapan masalah al-kaun, masalah alam dan al-hayat yang saya akan ambil peluang bila-bila masa saya luang, saya akan buat live untuk kaum muslimat dapat ikut dalam page saya ini. Oleh itu inilah asas. Dan yang keduanya perkara yang kita juga mesti kena tahunya, iaitu masalah al-kaun, masalah alam ni apa dia. Sebab gapo alam ni diciptakan begitu hebat, dengan begitu besar. Kalau kita tengok kok alam yang penuh dengan hikmah dan alam yang penuh dengan rapi susunan yang diciptakan untuk manusia. Memang perlulah kita menjadi seorang hamba Allah SWT yang bersyukur kepada Allah. Kita menjadi seorang hamba yang sentiasa patuh dan taat kepada Allah SWT. Kerana banyak sangat kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita itu memang tidak dinilai dan tidak boleh kira. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaulah kita nak bila nikmat Allah SWT la tuhsuha, kita tak boleh nak kira ke nikmat yang Allah Ta'ala menyediakan untuk manusia memang sangat besar lah. Tak boleh kita nak tengok gapo dah. Sebab tak boleh kita di sinilah Allah SWT nak supaya menzahirkan limpah kurnia Allah SWT dan inayahnya dengan manusia, supaya manusia itu dengan fitrahnya, dengan akalnya dan dengan mereka mencari dan mereka juga mencari kebenaran, sehingga mereka juga dapat mengaku bahawa diri mereka adalah hamba Allah SWT. Itulah sebagai mukadimah. Tapi kita nak kecek di sininya, iaitu masalah insan. Manusia ni siapakah insan? Lepas tu kita akan kecek pula tentang masalah perlunya manusia kepada agama. Sebab apa perlu manusia pada agama? Tapi di sini saya nak sentuh tentang masalah permulaan kejadian manusia, iaitu kita kena tahu hakikat manusia tu apa dia. Sebab tu dalam Islam ni jelas sangat bahawa manusia itulah satu makhluk dalam alam al-kaun yang Allah Ta'ala menciptakan yang luas ini. Dan manusia ni ialah insan yang Allah Ta'ala memperduduknya di muka bumi. Dan manusia ni juga dia sama sifat-sifat manusia ni dengan sifat-sifat makhluk yang lain. Pada kebanyakan dianya, iaitu lebih kurang dengan makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala cipta di muka bumi ni. Jadi banyak makhluk yang Allah Ta'ala cipta, manusia hampir-hampir dengan makhluk yang lain juga. Dan bahan cipta atau bahan cipta manusia, diciptakan manusia itu sendiri, asal kejadiannya iaitu serupa dengan tanah. Kita tengok manusia ni serupa dengan tanah. Ini tidak diingkar oleh sesiapa pun, oleh ahli ilmu, ahli sains dan semua pun tidak ingkar bahawa bahan manusia itu memang dekat dan asalnya daripada tanah.
Dan manusia itu juga serupa dengan tumbuh-tumbuhan pada masalah pada masalah kesuburan dia, maknanya jenis pesing kobsa semua, dan banyak bahan-bahan kejadian dia tu nak serupa lah. Dan kalau kita tengok manusia ni apa yang dimakan oleh manusia, kalau kita tengok kita duk makan ni dah, daripada tumbuhan mana pun merupakan perhubungan manusia dengan tanah. Kalau kata mudah-mudah semua tu kita makan bagai yang hasil pada tanah, pucuk-pucuk kayu yang tumbuh pada tanah. Dan kita duk makan nasi atau kita makan gapo semua tu ialah buah-buah dan hasil-hasil daripada tanah semua. Ya atau memang dekat perhubungan erat sangat tanah dengan manusia ini. Masih manusia saat itu bergantung bagai di tanah. Ni ya kata memang sangat serupa lah, dan memang asal dia lah tu. Sebab tu kita duk makan bagai pada tanah. Dan yang tiganya, manusia juga serupa dengan binatang. Kaum muslimat, manusia juga serupa dengan binatang pada kebanyakan sifat-sifatnya dan perangai-perangai dia. Contohnya makan minum dan makan minum, lahir dan beranak, dan ada zuriat. Binatang pun sama juga. Kalau kita tengok binatang pun ada zuriat, binatang juga tu beranak, binatang juga minum, makan. Jadi serupa dengan manusia. Tu hakikat manusia. Dan manusia tu berbeza daripada binatang, dan yang berbeza pada binatang dan lain pada binatang itu ialah dengan bentuk rupa paras yang begitu ahsani taqwim yang Allah Taala sebut di dalam Al-Quran Karim, kerana bentuk manusia ni memang bentuk yang tinggi, dan kejadian manusia tu memang tinggi sangat nak banding dengan makhluk-makhluk yang lain, kerana kecanggihan itu sama. Kecanggihan atau kita kata Allah Ta'ala ciptakan binatang tu memang rupa ya, tapi benda sebenarnya memang satu makhluk yang hebat yang Allah Ta'ala cipta, yang manusia pun tak dapat mengetahui hakikat sebenarlah. Kita kena ingatlah, kita walaupun ilmu telah banyak maju, tapi pada hakikatnya belum sampai satu tahap yang kita rasa memang dapat memberi jawapan semua apa yang Allah Ta'ala cipta di muka bumi. Jadi dalam rupa bentuknya memang manusia itu ahsani taqwim, bentuk tu molek sekali lah, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin ayat yang keempat, iaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Bentuk manusia ni memang ada berbeza dengan makhluk yang lain, khususnya kerana manusia punya akal fikiran. Dan dengan akal saat ini manusia dapat berfikir. Sebab tu orang panggil ghorizah atau PA perangai ni tu tak, ya, manusia ni walaupun ada juga, tapi dia pergi dengan akal, dan dia akan akal itu lebih banyak. Kalau kita tengok binatang lebih pada tabiat, cara dia binatang tu ada perbezaan. Dalam masalah binatang dengan binatang yang lain tu ada cara bentuk, cara hidup tu masing-masing tak serupa kan. Tapi manusia dia boleh hidup dalam semua keadaan, kerana dia dapat menyesuaikan diri dia dengan akal fikiran. Dengan akal yang kuat saat ni, dia berbeza daripada makhluk yang lain lah. Sebab tu kita patut bersyukur pada Allah SWT, dan kita kena tahulah bahawa di antara sebab Allah Ta'ala kalaulah contohnya lah, ada setengah tu kita hanya kata sebab apa kita sana itu sebab apa boleh
Kadang-kadang orang ni tanya kita, Tuhan tak ada bui ke tu tak ada bui ke ni, kadang-kadang boleh kata gitu, boleh ada orang kecek itu. Sebenarnya Tuhan bui, kerana Tuhan bui bagai hal lebih besar lagi, iaitu Allah Ta'ala beri pada kita akal fikiran, dan dengan akal fikiran saat ini kita boleh mendedah segala perkara, dan kita dapat membawa diri kita, dan kita dapat membawa orang dalam rumah kita, dan kita dapat menyelamatkan orang di kampung kita dan orang yang di bandar kita, negara. Semua itu hasil pada akal fikiran kan, kerana akal kejadiannya itu tadbir, dia mengurus, dan kita akal ni lebih daripada tabiat. Walaupun manusia saat ni ada tabiat tertentu, tapi tabiat ini masih mulia dan masuk akal pula. Tapi kita kena ingatlah kaum muslimat bahawa Allah Ta'ala jadikan dalam manusia ni akal dengan hati, kecek mudah-mudahnya hati kita kan. Jadi akal ni biasa agak Allah Ta'ala ciptakan biar jadikan akal saat itu biasa agak kalau kita nak ibarat secara kasar itu kering kan. Kering maksudnya dia pandai buat keputusan. Tapi dia tak pandai nak nyanyo. Dia tak pandai nak nyanyo. Akal ni dia nak kesia belah tu dia tak ada akal. Kerana akal ni dia pandai tahu benda betul. Tapi dalam manusia ni ada hati selagi, iaitu sifat-sifat fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan semula jadi dalam manusia tu. Contohnya ada perasaan kasih, perasaan nyanyo, perasaan kesian, perasaan benci, perasaan lengik, perasaan semua saat itu untuk nak jadi seimbang di antara akal dengan hati. Sebenarnya nak jadi seimbang manusia saat ni. Kerana manusia itu sendiri tersusun daripada jasad yang berupa jisim badan, dan manusia juga tersusun pada ruh. Sebab tu untuk nak balan atau untuk nak sama berat di antara ruh dengan jasad seandainya, iaitu Allah Ta'ala jadikan akal yang bijak, yang pandai dapat memutuskan segala masalah, dan di masa yang sama Allah Ta'ala memberi juga perasaan. Sebab tu kadang-kadang orang salah pun kita tak ambil salah, kerana kita ada hati kita. Orang salah kita tak ambil salah kadang-kadang. Dan anak kita contohnya kita tak ambil salah kerana anak kita nyanyo dia, kita kesian dia. Kesian dan nyanyo itu adalah keputusan daripada hati kita, bukan keputusan daripada akal. Kalau turut akal semuanya tak salah kena salah, salah kena salah. Ni masalah akal dengan manusia. Sebab tu sebenarnya kita nak kecek masa sikit lagi, masa depan lagi, dan boleh jadi kali lain yang saya akan ambil peluang. Tapi nak royak sininya sambil-sambil bila dah lalu dah kita royak sikit. Oleh itu bila akal saat ni kering, yang bersifat jaf, bersifat kering, maka hati itu bersifat lembut. Maka untuk nak jadi seimbang di antara, nak supaya manusia itu seimbang di antara jasad dengan ruh saat ni, dan akal dengan hati, maka di sinilah Allah Ta'ala suruh kita beriman pada Allah SWT, dan Allah Ta'ala suruh kita bertakwa kepada Allah, dan nak ada iman ni, supaya imanlah jadi pengukuran di antara supaya seimbang dan tidak turut akal semata-mata dan tidak turut hati semata-mata. Biarkan duduk tengah-tengah Ustaz, dan biarkan dapat menyesuaikan dalam keadaan yang walaupun akal telah buat keputusan bahawa betul perkara saat itu salah, tapi di masa yang sama dah hati saat ini kena ada. Kerana kita sebagai insan, sebagai manusia, maka pada ketika tu saat ini kita kena turut hati, itu ada juga. Sebab tu yang yang kita sebut tadinya, iaitu Tuhan sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Ta'ala kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk takwim. Kerana Tuhan buat kita tu takwim bentuk berjalan dengan kaki dua, dan sama berat, dan cantik rupa, dan pula gaya yang molek apa semua sana ni. Sinilah kita tengok memang beza manusia daripada makhluk yang lain. Yang kedua, kita nak sentuh sininya, iaitu kena tahu juga bahawa
kita ni manusia semua tu, zuriat manusia semua itu adalah tubik daripada keturunan atau berketurunan daripada Nabi Adam dan Hawa alaihissalam dengan Hawa. Jadi maknanya kita sebagai orang Islam kena i'tikad sebagaimana Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran Karim lah, iaitu awal-awal insan atau awal-awal manusia di muka bumi ialah Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di muka bumi. Kerana dalam pandangan kita iaitu sebelum daripada Adam salam, sebelum daripada Nabi Adam salam tak ada manusia sebelumnya, maka manusia ni adalah Nabi Adam ni adalah bapa bagi semua kejadian manusia lah. Sebab tu mula-mula Allah Ta'ala ciptakan Adam, kemudian Allah Ta'ala ciptakan Hawa, kemudian Allah Ta'ala jadikan dari kedua tu akan zuriat manusia, sama lelaki atau perempuan. Inilah yang Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Maksudnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu, telah menjadikan kamu bermula daripada diri yang satu, iaitu Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, isterinya Hawa, lelaki dan perempuan yang ramai. Daripada kedua, bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut nama-namanya, dan peliharalah hubungannya silaturahim kaum kerabat, kerana sungguhnya Allah Ta'ala sentiasa merhati mengawas kamu. Jadi sini ni kalau kita tengok pada ayat ni, inilah jelas bahawa makhluk pertama, iaitu manusia pertama ni, iaitu Nabi Adam alaihissalam, dan semua saat ini diciptakan, dijadikan daripada zuriat, iaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan di sini ni Allah Ta'ala, saya nak sentuh sikit dengan sebab kita kita sebut sininya, iaitu kita sebut sini ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi masalah sininya Tuhan nak jelaskan bahawa memang manusia saat itu diciptakan daripada diri yang satu, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran nisaa. Sini ni dalam ayat ni nak menjelaskan bahawa memang manusia saat itu dalam semua zuriat saat itu, nak ayat kelebihan kita, perhubungan sesama kita saat ini, yang dapat mengawal semua itu adalah dengan bertakwa kepada Allah SWT. Inilah yang kita mesti tahulah semua. Dan satu perkara lagi yang patut kita tahu juga sini, bahawa manusia saat itu semenjak diciptakannya, dia adalah di atas rupa yang sama, bukan seperti apa yang dikatakan atau diperkatakan oleh Darwin dan sebagainya, oleh ahli-ahli sesetengah ulama barat, orang-orang barat yang cuba-cuba nak mengelirukan atau silap dalam pahaman tentang masalah cipta manusia itu. Inilah kita nak sentuh di sini. Dan manusia ni, kita kena ingat kata mula-mula diciptakan dia adalah mula-mula kita sapalan ini adalah satu rupa saja, di atas satu rupa, di atas rupa yang sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 59. Tuhan sebut inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perbandingan kejadian Isa di sisi Allah adalah sama seperti kejadian Nabi Adam. Allah telah menciptakan Adam dari tanah, lalu berfirman kepadanya, jadilah engkau, maka menjadilah ia. Jadi Tuhan buat Nabi Adam daripada tanah. Inilah. Dan saya ingin sebut bahawa kena ingatlah kita ni, kita pada tanah, lepas tu kena klik ke tanah pula. Sini untuk kita nak sebut lebih kurang. Jadi banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah asal kejadian manusia, dan di antaranya juga dalam surah Al-Hijr
Al-Hajar ni, iaitu ayat 20 ni, Tuhan kata walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun, dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat yang kering yang berasal dari tanah yang berubah warna dan baunya, tanah kantal. Nah, jadi inilah di antara hakikat manusia yang mesti kita tahu. Nah, dan Tuhan sebut wa bada'a khalqal insani min tin dalam surah As-Sajdah ayat 7, dan dimulakannya kejadian manusia berasal dari tanah. Nah, dari tanah. Dan ada juga Tuhan sebut dalam surah Ar-Rum ayat 20, wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda yang buktikan kekuasaannya menghidupkan kamu semula, bahawa ia menciptakan kamu dari tanah. Setelah sempurna sahaja peringkat-peringkat kejadian kamu menjadi manusia yang hidup bertebaran di muka bumi. Inilah. Jadi sol-sol ni, kalau kita tengok pada ayat yang sebelum daripada ni, itu ayat 20 ni pada surah Al-Hajar. Nah, sol-sol dalam bahasa Arab itu tanah kering. Dan ayat yang daripada dan Tuhan sebut hama, satu lagi hama masnun. Hama itu ialah tanah hitam, dan kedua-dua itu asal tanah. Nah, sebab tu kita dapat jelas bahawa manusia itu memang satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dicipta dengan sebaik-baik bentuk, yang patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni ketika diciptakan manusia, kalau kita fikir tengok, adakah manusia berubah semenjak daripada mula-mula cipta sampai lah ni ada berubah? Contohnya seperti apa yang diperkatakan oleh Darwin, yang mengatakan bahawa asal pada buruk kemudian berubah-ubah. Jawabnya, dalam Islam kita mesti i'tikad dan kita mesti ajar anak-anak kita bahawa manusia ni tidak ada berubah bentuk. Dan asal bentuk yang dicipta manusia sapalan ini supaya itulah. Sebab tu jumhur ulama Islam mengatakan bahawa manusia semenjak wujudnya pada mula-mula dulu adalah satu makhluk yang adalah di atas rupa sekarang, yang tidak ada mana-mana perubahan atau pertukaran. Maka bukannya dulu jenis yang lain pada binatang yang haiwan, bukan. Kemudian berubahnya dengan lama masa hingga jadi jenis manusia. Sedangkan ia sebelum ini tidak pernah berjalan atas 4 kaki. Nah, maknanya kemudian bukan tak. Kemudian keperluan hidupnya mengubahnya menjadi berdiri atas 2 kaki, bukan maknalah tu. Manusia ni semenjak dicipta Allah Taala ciptakan dia di atas rupa yang sama, di atas 2 kaki. Sebab tu inilah yang jelas dalam surah At-Tin yang sebut tadi, iaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaan. Dalam kaedah, alif lam pada al-insan di sini menunjuk atas hakikat dan mahiyah dan jenis, yakni bahawa mahiyah manusia jenisnya adalah makhluk atas sebaik-baik bentuk. Maknalah tu. Dan ayat yang satu lagi iaitu suratul Infitar ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8, iaitu Tuhan sebut ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, apakah yang perdayakan kamu berlaku derhaka? Tuhan tanya, kerana gapo buat boleh manusia derhaka pada Tuhanmu yang amat pemurah, Tuhan yang telah mengaturkan jadianmu lalu menjadikan anggota sesuai dengan tujuan yang kerananya diadakan anggota itu, serta menjadikan binaan tubuh badanmu sama padan dengan kekuatannya dalam bentuk dan rupa sahaja dikehendakinya ia susunkan kejadianmu. Inilah jelas bahawa memang Allah SWT ciptakan di atas sebaik-baik rupa, manusia tidak berubah lagi. Dan satu laginya iaitu ada Nabi SAW sebut dalam Sahih Muslim, iaitu khalaqallahu Adam ala suratih. Sebagaimana ada setengah ulama mengatakan suratih pada dhamir, ia suratih kembali pada Adam. Maknanya Tuhan ciptakan Adam semenjak semenjak Allah Taala ciptakan manusia saat itu di atas rupa Adam semenjak semenjak adanya tidak berubah-ubah lagi. Maknanya manusia semenjak wujud adalah ia atas rupa yang sama hingga sampai sekarang. Tak ada berubah-ubah. Itu maknalah tu.
Tu di antaranya. Sebab tu inilah jumhur ulama sebut. Dan satu laginya kita kena setuh kat sini masalah pemikiran an-nusyu atau pemikiran masalah perkembangan atau irtiqa, makna meningkat menjadi kau lebih baik, atau teori evolusi yang perkatakan oleh Darwin pada tahun 1859 yang mengeluarkan kitabnya kepada dunia yang mengatakan asal kejadian jenis benda saat itu asal daripada daripada perubahan. Dan kita kena ingat Darwin dia tidak menafikan bahawa Allah Taala menciptakan, tapi dia cuba-cuba keluarkan teori yang mengatakan bahawa tasalsul insan atau keturunan manusia saat itu meningkat daripada satu jenis yang lain kepada jenis manusia. Ini hak dia. Ini telah dibatalkan oleh banyak pendapat. Kerana ini adalah jelas kita sebagai orang Islam, kita tak perlulah nak mengarungkan benda ni, telah jelas dalam ayat Al-Quran Karim. Sebab tu saya ambil kesempatan di kali ini, dan insya-Allah ada masa saya luar lagi saya nak kecek tentang masalah sebab apa manusia ni ditaklif dan ada tanggungjawab semasa mereka berada di dunia ini. Banyak saja gini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.